kan. Jangan duk ingatlah tak apalah esok ni aku mati anak-anak tolong buat lah. Ada tu lah. Jangan harap. Kita duk tengok banyak dah yang ada daripada berkelih lagi dah. Rasa nak pejam mata nak buat wakaf ke apa tuan-tuan, nak bagi orang untuk infak Quran ke, nak buat masjid ke, tengok yang mana kita rasa yakin memang boleh ni. Tak apa. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana Allah masih lagi menganugerahi kepada kita satu nikmat yang sangat-sangat besar harga dan nilainya, iaitulah nikmat kita belum lagi bergelar jenazah. Nikmat orang tak panggil kita mayat. Tak ada siapa-siapa yang masuk mai semayang tengah hari ni orang panggil kat dia Allah yarham kan. Hanya orang-orang yang Allah telah tarik dan cabut nikmat ni sahaja yang tahu betapa besar nilai dapat hidup ni. Tambah-tambahan Allah izinkan kita untuk menikmati dan bertemu dengan tetamu agung yang bernama Ramadan. Ramadan ni dia nak pindah. Tetamu agung ni dia sudah hendak meninggalkan kita semua. Bagaimana kita melayan, bagaimana kita mengisi, menyambut tetamu agung yang sangat hebat ni. Bagaimana dengan setiap minit-minit jam-jam Ramadan yang telah berlalu hampir 26 hari. Agak-agak kita ni tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, kita ni termasuk golongan yang banyak ataupun golongan yang sedikit, kerana Nabi SAW habaq betapa ramai orang yang berpuasa tetapi yang dia dapat tidak lain ilal ju' wal 'atash, melainkan lapar dan dahaga. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, bagaimana kita mengisi masa-masa Ramadan ini? Kadang-kadang simple ya tuan-tuan, benda yang sangat basic. Kita tengok betapa ramai orang yang mensia-siakan waktu-waktu Ramadan ini. Dalam 1 minit tuan-tuan, dalam 1 minit kita boleh sebenarnya boleh sebut astagfirullah 100 kali. Tuan-tuan balik boleh test. Dalam 1 minit kita boleh sebut astagfirullah, ya Allah ampun aku 100 kali. Tuan-tuan tahu tak betapa besarnya nilai istighfar yang boleh memadamkan 70 tahun dosa kita. Bayangkan kita sebut 100 kali. Dalam 1 minit kita boleh dapat sesuatu yang sangat dicintai oleh Ar-Rahman, ringan di lisan, tetapi esok ni bila ditimbang di mizan sangat berat berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Siapa-siapa yang menyebut 2 kalimat kata Nabi SAW, ringan di lisan, berat bila ditimbang di mizan dan sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dalam 1 minit kita boleh sebut tak kurang 30 ke 40 kali. Kita dapat apa? Sesuatu yang akan memberatkan timbangan di mizan, dan kita memperolehi, meraih cinta Allah. Bayangkan dalam 1 minit kita boleh sebut 30-40 kali. Dalam 1 minit tuan-tuan kita boleh dapat apa yang Nabi habaq, ianya lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa dia? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tadi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim tadi, hak ni lebih baik daripada dunia dan isinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam 1 minit 30 kali kita boleh dapat. Dalam 1 minit juga tuan-tuan kita boleh dapat gedung syurga berdasarkan hadis dalam muka dalam Riyadhus Shalihin. Apa dia? La haula wala quwata illa billah. Dalam 1 minit kita boleh sebut 30 kali.
Dalam 1 minit juga tuan-tuan boleh dapat meraih rahmat daripada Allah, iaitulah kita berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan boleh sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam 1 minit tak kurang daripada 25 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah selawat balik atas kita 10 rahmat. Kita memperolehi rahmat daripada Allah 10 kali. Dalam 1 minit kita boleh selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan buat 20 ke 25 kali. Dalam 1 minit juga tuan-tuan, berdasarkan hadis yang sahih juga, siapa-siapa yang nak Allah murahkan rezeki dia, siapa-siapa yang nak Allah panjangkan umur dia, sambung silaturahim. Macam mana? Senang. Tengok adik-beradik kita yang lama dah kita tak kontak, pegang telefon Pak Long. Assalamualaikum Pak Long, sihat Pak Long? Mudah-mudahan kita nak habis dah Ramadan, mudah-mudahan kita dapat harap-harap Allah terima puasa kita nak Pak Long noh. Pak Long sihat. Saya cakap ni sampai dah 1 minit tuan-tuan? Tak sampai pun 10 second ni. Betul tak? Tuan-tuan dah dapat apa? Yang Nabi SAW habaq. Allah panjangkan umur, Allah murahkan rezeki. Dalam 1 minit kita boleh call 10 orang adik-beradik kita, tanya hamba, sambung silaturahim. Tuan-tuan perempuan yang saya muliakan, banyak lagi kita boleh buat. Tetapi contoh-contoh ni nak bagi tahu betapa kita sia-siakan masa kita. Betapa ramai orang yang dia kalut tengok info dengan WhatsApp-nya, dengan Instagram-nya, dengan Facebook, nak buat benda-benda yang Nabi SAW suruh, tetapi rasa tak ada masa, bohong. Sebenarnya kita sedang menipu diri kita. Sebab itulah Imam Hasan Al-Basri, bila sebut nama Imam Hasan Al-Basri, bukan calang-calang manusia, ketua tabi'in. Kuliah kita dalam masjid ni kita sebutlah Imam Hasan Al-Basri. Masa dia kecil-kecil, mak dia kerja di rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ni siapa? Mak kita, salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak dia buat kerja, Ummu Salamah akan dukung Imam Hasan Al-Basri. Tapi dia tak sempat jumpa dengan Nabi SAW. Umur 14 tahun ayah dia bawa ke Kufah, Basrah, sehingga dia menjadi seorang ulama, ketua tabi'in hebat Imam Hasan Al-Basri. Ketika mana Imam Hasan Al-Basri ditanya, apakah rahsia zuhud kau? Pertamanya kata Imam Hasan Al-Basri, aku tahu rezeki aku tak ada orang akan ambil. Kerana itulah hati aku menjadi tenang. Hari ini tuan-tuan, di antara penyakit orang Islam, hati serabut, tak tenang. Walaupun gaji mungkin 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, tak cukup, tak puas. Meniaga kira nak pakai pelarih, nak jumpa bomoh siap, gantung gambar sultan mana tu, tanya pelarih. Tak yakin dengan Allah. Walhal rezeki kita Allah dah tetap dah. Jangan risau. Yes, usaha kena usaha. Satu, pastikan sumber kita sumber yang halal. Hak ni tuan-tuan kena jaga. Betapa ramai orang yang dia bercakap tentang keberkatan Ramadan. Dia bercakap tentang nak buka puasa makan buah kurma. Dia bercakap tentang malam-malam tarawih, jangan tinggal. Tengok rezeki yang masuk ke perut dia, duit haram, duit rasuah. Tengok duit hak dia dapat tu, duit commission. Dia ketua jabatan, dia orang yang lulus projek dan sebagainya, under table. Sebut daging babi, kalau masak kicap, nak termuntah. Tetapi duit haram, duit rasuah, duit commission, dia guna jawatan dia untuk gagal dia sebagai pemimpin. Dia makan rasuah, bukan sikit-sikit ni tuan-tuan, tak pernah puas. Nak cantik lagi, nak comel lagi, tiap-tiap tahun pergi umrah, kan? Pergi umrah, masuk dalam Facebook, masuk dalam Instagram,
Masuk macam-macam, balik clean botol air dah kan? Apabila dosa makan rasuah yang melibatkan harta, yang melibatkan hak, yang melibatkan milik orang lain, ini takut tuan-tuan. Kadang-kadang dalam masyarakat kita bila membincangkan tentang nak dapat puasa yang diterima, kadang-kadang nak bincang benda-benda forok, benda-benda kecil yang bukanlah maksud saya tak boleh bincang. Tetapi ada lagi yang lebih asas. Bagaimana kita masuk dalam Ramadan ni, rezeki kita. Hak tu kita bercakap orang yang ada kuasa. Hak kita kerja, orang bayar gaji 8 jam. Tiba-tiba kita kerja rupanya 5 jam je sehari. 3 jam lagi gaji kita tu, itu duit haram. Itu bukan hak kita. Tengok-tengok hak tu kita bawa balik bagi isteri dan anak kita makan. Yang melibatkan bukan hak kita. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, berapa ramai orang yang masuk ke dalam Ramadan ini dalam keadaan dia berpuasa tetapi dia masih lagi terlibat dengan saki baki riba. Contoh, selalu saya duk sebut contoh ni, dan saya takkan jemu untuk ulang-ulangi kerana memenuhi apa yang Allah habaq kepada kita di dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Al-Baqarah 278. Allah habaq siap tinggalkan riba. Contoh, kita semua mungkin ada motosikal, ada kereta kan, insurans kita ambil insurans takaful ke ataupun konvensional. Kalau kita ambil konvensional, bermakna kita masih lagi terlibat dengan saki baki riba. Saya bukan ejen insurans, dah. Saya bukan ejen takaful, dah. Beli kereta, beli rumah dan seumpamanya. Pasal apa tuan-tuan? Ayat yang berikutnya yang tak tahan tu, ayat yang berikutnya. Ayat berikutnya Allah kata apa? Ayat yang ke-279. Fa illam taf'alu, jika hampa ketegak tak mau tinggal juga riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasul isytihar perang. Allah dan Rasul isytihar perang terhadap orang yang tidak meninggalkan saki baki riba. Malahan kalau kita tengok hadis-hadis tuan-tuan, dosa orang makan riba ni besar lagi daripada dosa berzina. Kemudian kita berpuasa, kemudian kita mengharap puasa kita ni Allah terima. Hak tu yang Nabi kata betapa ramai orang yang berpuasa yang dia dapat illal ju' wal 'atash, yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga. Kata Imam Hasan Al-Basri, walaupun sedikit lari daripada perkataan Imam Hasan Al-Basri ni, aku tahu rezeki aku Allah dah tetap dah. Kerana tu hati aku tenang. Semua orang, kadang saya suka sembang kan, pergi kedai tayar sembang dengan orang kerja kedai tayar kan, abang gaji berapa? 1,800 kan. Anak berapa orang? 5 orang. Boleh survive bang? Boleh Ustaz, alhamdulillah kan. Saya tiap bulan Ustaz 800 saya tok kat bini saya, pandai-pandai lah kan. Saya tengok dia tu, betul juga. Ada orang 15,000 tak cukup kan, 20,000 tak cukup. Tak ada ketenangan. Semayang pun duk ingat macam-macam kan. Ni alhamdulillah sekarang ni kita boleh dirapatkan saf kan, boleh rapatkan saf. Ni tuan-tuan, saya nak kempen sikit. Tolong rapatkan saf, bukan rapatkan sejadah. Kalau sejadah besar tuan-tuan, lipat bagi macam ni letak. Sebab sekali kalau sejadah besar, dia berdiri atas sejadah dia. Dia kira berdiri sejadah dia. Lepas tu sebelah berdiri sejadah besar pula. Rapat dah tuan-tuan, jadi renggang tu. Nabi kata apa? Bila semayang, bila solat berjemaah tuan-tuan, bila tak rapat tu, siapa duduk? Syaitan. So tolong, saya nak kempen untuk diri saya dan untuk tuan-tuan perempuan. Dah lama dah kita tertinggal sunnah ni kan.
Ini penting untuk kesatuan, perpaduan dan juga ikatan hati-hati di antara sesama jemaah. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, rahsia zuhud aku tahu orang lain takkan tolong buat amal aku. Karena itulah aku sentiasa sibuk beramal soleh. Tuan-tuan, tak ada siapa yang akan tolong buat amal kat kita. Tak ada siapa nak tolong baca Quran kat kita. Tak ada siapa nak tolong sedekah kat kita. Kita tahu tuan-tuan, bulan Ramadan sedekah ni RM1 kita bagi Ramadan, nilai dia tak sama dengan luar Ramadan, kan? Dan memang alhamdulillah ramai orang pemurah, kan? Ramai orang pemurah. Saya duduk terlibat dengan NGO Yayasan Amal Malaysia, kan? Kami dah buat macam-macam program, termasuk infak Quran, wakaf Quran di Afrika, di Afghanistan, di India. Kemudian kita buat juga telaga. Masya Allah, bulan Ramadan ni tak ada nak layan. Pemurahnya orang yang tahu nak rebut. Tuan-tuan, pakcik-pakcik, kan? Jangan duk ingatlah tak apalah esok ni aku mati, anak-anak tolong buat lah. Ada tuan, jangan harap. Kita duk tengok banyak dah yang ada daripada berkelahi lagi dah. Rasa nak pejam mata nak buat wakaf ke apa tuan-tuan, nak bagi orang untuk infak Quran ke, nak buat masjid ke, tengok yang mana kita rasa yakin memang boleh ni, jalan. Pejam mata ya tuan-tuan, lepas 5,000, 10,000. Duit yang kekal, harta yang milik kita, apa yang kita sedekahkan. Kita tengok sahabat-sahabat Nabi SAW, kan? Mereka sangat kuat bersedekah. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu Nabi. Orang yang Nabi sebut umat aku yang paling pemalu. Bukan leha, bukan tijah, bukan rosemary, tetapi namanya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan Nabi pernah sebut kepada Aisyah, dan hadis riwayat Imam Bukhari, bagaimana mungkin aku tidak malu kepada seorang lelaki yang malaikat pemalu kepadanya. Siapa dia? Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebab itulah di hari ketika mana puak-puak pemberontak yang mai daripada Mesir, yang mai daripada Kufah, yang mai daripada Basrah, yang tertipu dan yang ditipu dengan reka cipta, reka fitnah, konspirasi fitnah yang direka oleh kepala munafik Abdullah bin Sabah. Ada 7 tuduhan fitnah, semuanya terhadap menantu Nabi SAW, terhadap salah seorang sahabat yang dijamin syurga daripada 10 sahabat yang dijamin syurga, iaitulah Sayyidina Uthman bin Affan. 6,000 mai kepung rumah Sayyidina Uthman bin Affan di musim haji, di waktu ramai sahabat-sahabat pergi menunaikan haji. Sayyidina Uthman bin Affan, tuan-tuan, kaya dan sangat pemurah. Pemalunya Sayyidina Uthman ni, bila puak-puak pemberontak kepung, Sayyidina Uthman suruh isteri dia pergi cari surat panjang. Kerana dia nak pakai surat panjang, dia takut dia mati dan keadaan aurat dia terbuka. Sayyidina Uthman sedih bila kita baca cerita bagaimana Sayyidina Uthman dibunuh, kan? Meleleh mata Allah. Bagaimana sahabat-sahabat, pemuda-pemuda datang dengan pedang-pedang untuk melindungi, untuk protek, untuk tolong jaga khalifah ni. Abu Hurairah mai, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Az-Zubair, cucu-cucu Nabi SAW mai, dan sahabat-sahabat muda yang lain mai nak mempertahankan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman keluar arahan, siapa-siapa yang merasakan wajib bagi mereka mentaati arahan khalifah, aku tidak izinkan siapa-siapa pun untuk menghunuskan pedang. Sila balik. Menangis sahabat. Sayyidina Uthman tahu dia akan syahid, kerana dalam satu hadis yang sahih juga, dia pernah duduk di atas bukit Uhud bersama-sama dengan Nabi SAW, bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar, bersama-sama dengan Sayyidina Umar. Tiba-tiba bukit Uhud bergoncang. Lalu Nabi SAW menghentakkan kaki baginda yang mulia, sambil Nabi kata kepada bukit Uhud, "Uthbut Uhud."
Diam kamu wahai Uhud. Tahu tak siapa yang ada di atas kamu? Aku, seorang Nabi. As-Siddiq, iaitulah Sayyidina Abu Bakar. Dan 2 orang syahid. Siapa dia yang ada di bukit? Nabi, Abu Bakar, Umar dan juga Osman. Nabi habaq siap-siap dah. Sayyidina Osman dengar, Sayyidina Umar pun dengar, mereka bakal mati syahid. Kerana itulah Sayyidina Osman, tuan-tuan perempuan, bila sahabat datang nak tolong Sayyidina Osman suruh balik, dan bagaimana akhirnya puak-puak pemberontak rempuh, pecah pintu rumah Sayyidina Osman. Mereka pukul Sayyidina Osman sehingga syahid. Menantu Nabi SAW sehingga syahid. Salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Syahid seorang lelaki yang sangat pemalu. Syahid seorang yang sangat kaya dan sangat pemurah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika mana mereka membunuh Sayyidina Utsman, mereka pukul Sayyidina Utsman, darah mercik di atas mushaf Quran yang sedang dibaca oleh Sayyidina Utsman. Tuan-tuan, di antara sahabat yang sangat akrab, yang paling rapat dengan Al-Quran, Sayyidina Utsman bin Affan. Banyak riwayat yang sebut Sayyidina Utsman sembahyang witir hanyalah 1 rakaat sahaja. Kira kita ni kemah lagi kan, 3 rakaat. Tetapi Sayyidina Utsman sembahyang witir 1 rakaat tu, Sayyidina Utsman tiap-tiap malam habiskan 30 juzuk Al-Quran. Lepas isyak sampai dekat subuh. Bila saya baca syarah ni tuan-tuan, bila saya sebut rujukan dan sebagainya, ada orang main, betul ke Ustaz boleh habis? Saya terbaca tulisan Dr. Yusuf Al-Qardawi, memang boleh. Bagi orang yang hafal lah. Kita tak hafal tak boleh. Kita pun boleh tuan-tuan. Qul huwallah 3 kali. Comel. Tuan-tuan, nak Allah bina sebuah istana dalam syurga, hadis dari Imam Abu Daud, baca Qul huwallah 10 kali sehari. Betul niat pahala ni, ya Allah, untuk mak, untuk ayah aku kongsi, masya-Allah. Yang ketiganya kata Imam Hasan Al-Basri, aku tahu Allah sentiasa melihat aku. Kerana itu aku malu untuk melakukan maksiat. Kerana Allah nampak aku buat. Allahu Akbar. Hari ini orang Islam dah hilang sifat ni. Hari ini orang Islam, ramai orang Islam yang tak ada sifat muraqabah ni. Sayyidina Umar Al-Khattab masa jadi khalifah, kan Umar, kisah yang masyhur. Umar malam-malam Umar suka ronda. Dan salah satu yang menariknya, bila Umar jalan dengan pembantu Umar namanya Aslam, bekas hamba Umar. Tiba-tiba nampak, lalu kot satu rumah terdengar perbualan 2 orang wanita. Rupanya mereka ni penjual susu, mak dengan anak. Mak ni kata ke anak, tambah ayak supaya untung kita lebih. Anak dia kata balik ke mak, wahai ibu, bukankah Amirul Mukminin Umar telah mengeluarkan arahan tidak diizinkan mana-mana penjual susu untuk tambahkan air? Mak ni kata apa? Tak apa, Amirul Mukminin tak nampak pun. Anak perempuan ni jawab balik, wahai ibu, walaupun Amirul Mukminin tak nampak, tetapi Tuhan Amirul Mukminin nampak. Umar duk ada di luar ni, Umar dengar tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Umar terus kata kepada Aslam, pangkah rumah ni, tanda-tanda. Hak tu Piramli buat keluar filem yang pangkah pintu rumah tu kan. Masa Piramli pun dia study kisah Umar kan. Esok balik Umar kata kepada Aslam, pergi siasat rumah tu, siapa yang duduk rumah tu. Balik Aslam meh abang, rumah tu 2 orang, hak yang tua tu mak, hak muda tu anak. Mak ni ibu tunggal, anak tak kahwin lagi. Umar pun kata, Umar himpun anak-anak dia. Anak Umar ada 13 orang. Umar kata kepada anak-anak dia, ada tak siapa-siapa yang nak kahwin? Ayah ada calon yang baik. Mulanya anak Umar semua tak mau. Umar marah.
hampa ni. Ayah ni nasib baik tua lah. Kalau ayah kuat lagi, ayah tak bagi gambar. Akhirnya anak Umar yang bernama Asim bin Umar, Umar pipinang anak gadis penjual susu tu, namanya Ummu Umairah. Berkahwinlah Ummu Umairah dengan Asim bin Umar Al-Khattab. Perkahwinan Ummu Umairah dengan Asim bin Umar dapat anak perempuan nama Laila. Laila ni bila besar dijodohkan pula dengan seorang lelaki yang soleh, iaitulah Abdul Aziz. Abdul Aziz berkahwin dengan Laila, dapat pula seorang anak lelaki yang diberi nama Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ni cicit kepada Umar Al-Khattab, cucu kepada gadis penjual susu yang subhanallah muraqabah, hubungannya dengan Allah sangat-sangat kuat. Dan inilah yang kita nak kena kempen, tuan-tuan perempuan, dekat anak-anak kita. Sentiasa bercakap, Allah duk nampak kita nak abang ni puasa, abang jangan curi minum walaupun ayah tak nampak. Latih. Kalau lah hari ni orang Islam ada sifat muraqabah kan, Allah kan, tak berani orang nak makan rasuah kan, tak berani orang nak berzina, tak berani sebagainya. Dia tahu Allah ada, Allah sentiasa lihat, Allah maha melihat, Allah sentiasa nampak. Imam Hasan Al-Basri kata apa? Aku tahu Allah sentiasa melihat aku. Karena itu aku malu untuk berbuat maksiat, karena Allah nampak aku. Dan yang terakhir, kata Imam Hasan Al-Basri, rahsia zuhudku, aku tahu kematian sedang menanti aku. Karena itulah aku sentiasa menambahkan amal soleh aku. Tuan-tuan, you like it or you don't like it, kematian akan menjemput kita. Semua kita ni dapat dah nambah giliran, betul tak tuan-tuan? Cuma tak tahu siapa dulu. Syarat mati bukan semestinya tua. Betapa ramai orang muda jalan. Syarat mati bukan semestinya sakit. Ramai orang duk terlantak di hospital sebulan, 2 bulan dah, 6 bulan, setahun pada tak mati-mati. Hak sihat naik motor accident jalan. Syarat mati bukan semestinya bersedia. Betapa ramai orang yang tak bersedia. Malah yang sedih kadang-kadang baru balik tikan 6 ekor. Naik motor accident. Baru balik girlfriend duduk belakang, dia duduk depan, baru habis berzina, sewa hotel murah, accident, mati. Allah, na'udzubillah minta simpan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Tuan-tuan, kata Imam Hasan Al-Basri, aku tahu kematian sedang menanti aku. Karena itu aku sentiasa menambahkan lagi amal aku. Tuan-tuan, Ramadan dah nak mengakhir. Ramadan dah nak berlabuh pergi dah. Dah nak meninggal dengan kita, tuan-tuan. Bagaimanalah agak-agaknya puasa kita pada tahun ini kan? Kalau lagi sebelum ni tuan-tuan, kita sedekah kita kurang, tingkatkan. Semayang kita pun tak berapa nak banyak kan? Bangkit sahur tuan-tuan, jangan hanya bangkit makan sop. Orang 2 rakaat nak cantik lagi buat qiyamul lail kat masjid kan? Buatlah. Kita semua akan berjumpa dengan saat kematian kita. Dan mungkin hari ini hari terakhir kita hidup. Mustahil tak tuan-tuan? Tak mustahil. Tengok-tengok malam ni, malam pertama kita di alam kubur. Bagaimanalah agak-agaknya kalau di rumah kita lenguh kaki, ada anak, ada cucu boleh tolong picit, ada anak-anak boleh tolong bawa pergi hospital kalau kita sakit. Bayangkan kita seorang-seorang akan tidur di satu tempat yang tak ada siapa boleh tolong. Lantas yang terakhir, harap-harap kita masuk Ramadan ini dalam keadaan kita tak ada orang yang kita terputus silaturahim, tak bercakap. Karena bimbang, penat dan sia-sia semayang kita.
Sebab Nabi sebut 3 golongan manusia yang solat mereka tidak terangkat walaupun sejengkal di atas kepala. Pertama, orang yang menjadi imam dalam satu kaum, orang tak suka dia jadi imam, tapi tu imam kita suka. Yang kedua, seorang isteri yang tidur dalam keadaan suami dia marah, sembahyang tak terangkat. Dan yang ketiga, 2 orang bersaudara yang saling mendiamkan, tak bertegur siapa. Puasa, yes, puasa, tapi tak bercakap dengan adik-beradik, dengan pak menekan pasal kata puasa, dengan jiran 6 bulan dah pasal kucing berak pasal parking kereta, dan sambung silaturahim. Takut puasa kita menjadi puasa yang sia-sia sahaja. La yadkhulul jannah, tidak masuk syurga qati', orang yang putus silaturahim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang kita kongsi pada tengah hari ini sebenarnya untuk diri saya, dan juga kalau tuan-tuan nak ambil mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini puasa yang paling istimewa, dan mungkin tak mustahil puasa yang terakhir. Buatlah yang terbaik insya-Allah, teman-teman, di 10 terakhir Ramadan ini. Dan jangan lupa berbaktilah kepada mak dan ayah kita, walaupun mak dan ayah kita telah pun meninggal. Sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Sa'ad bin Ubadah ni ketua suku Khazraj, Sa'ad bin Mu'az ketua suku Aus. Dua-dua ni, Aus dan Khazraj, membentuk sahabat yang dinamakan Ansar. Sa'ad bin Ubadah ketua suku Khazraj, dia tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, ibu aku telah wafat, boleh tak aku bersedekah dan aku niatkan pahala untuk ibu aku? Nabi jawab, na'am, boleh. Apakah sedekah yang paling afdal? Sahabat ni dia pernah buat, dia pernah cari yang paling afdal. Nabi jawab, air. Pandai-pandailah kita bersedekah. Setiap kali kita masuk duit dalam tabung, kita infak, tuan-tuan, kita niatkan, ya Allah, pahala ni aku kongsi dengan mak dan ayah aku. Mudah-mudahan kita buat kat mak dan ayah kita yang terbaik. Mudah-mudahan anak-anak kita akan buat dekat kita esok ni. Tambahan, siapa-siapa yang masih lagi mak dan ayah masih hidup, celaka, yang diberi sebut mereka yang ada ibu dan ayah, ataupun salah seorang masih hidup, tetapi ibu dan ayah tidak menyebabkan mereka dimasuk ke dalam syurga. Kerana mak kita pintu syurga, tuan-tuan, ayah kita pintu syurga. Siapa-siapa yang ada mak yang masih hidup, ayah yang masih hidup, saat lagi balik, tuan-tuan, minta ampun, minta maaf. Kalau boleh tanya, mak nak makan apa ni? Tanya ayah nak makan apa? Abang cek belanja. Berbakti, Allahu Akbar, itu pintu syurga kita. Wallahu alam. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak, terkasar bahasa dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.